Ya, Fakrul. Ya, Alhamdulillah. Kita ini kembali bersama selepas mengikuti berita jam 9 pagi tadi dan di jam terakhir inilah kita ini akan membawakan satu lagi ruangan yang cukup istimewa kepada penonton-penonton kita ini, khusus kita ini berada di bulan Ramadan untuk tahun ini. Ceramah Ramadan Bulan Mulia. Jadi Alhamdulillah sudah pun berada di sebelah kiri Fakrul, iaitu Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, penceramah undangan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira rasanya sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama dengan Ustazah. Kali ini pertemuan di bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan dengan penuh keberkatan. Ya. Sesuai juga dengan tajuk kita ini Fakrul ya. Tajuk kita ini ialah Ramadan datang bersama keberkatan. Ada kesinambungan daripada Ustaz tadi mengatakan tentang kita ni jangan lepaskan peluang. Jadi ambil peluang tersebut. Tetapi ada sesuatu yang tadi lepaskan. Mungkin saja perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah atau tidak memberikan manfaat. Kita ni tinggalkan. Kita ni tinggalkan. Kita ni lepaskan. Dan bagaimana Ustazah mengenai hal Ramadan ini datang bersama membawa keberkatan? Mungkin dapat kita ni simpul, bukan simpul, awal-awal baru Ustazah baru pun Assalamualaikum disimpulkan dia, mungkin dapat dihuraikan dulu. Silakan Ustazah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim alaina bil khair. Sallallahu alaika wa sallama ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari pertama kita ni berpuasa. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadinya orang bukan sahaja culture shock sebelum ini kita ni kuat makan ataupun sudah ada makan minum. Tiba-tiba saja satu Ramadan ni kita ni berpuasa, menahan diri daripada makan minum dan perkara-perkara ataupun nafsu kita ni. Dan tadi itu seperti biasalah, mungkin juga kerana rahmat ataupun berkatnya puasa ni tadi itu tersasul kesimpulan. Masya Allah. Ada juga. Jadinya apa yang dapat saya simpulkan, apa yang dapat saya terangkan di sini tentang Ramadan datang bersama dengan keberkatan ini. Jadinya Wali dan Fakrul, kita ni sentiasa ataupun sering kita ni mendengarkan selamat datang ke Ramadan Al-Mubarak. Al-Mubarak. Artinya maksudnya Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Mubarak itu adalah iaitu sesuatu yang membawa kepada berkah. Berkah ini kalau mengikut ulama, iaitu ia adalah kebaikan dan kebajikan yang melimpah, iaitu ziyadatul khair. Maksudnya itu bertambah-tambah kebaikan itu. Kalau mengikut ulama tafsir yang terkenal iaitu Al-Asfihani, ia sesuatu disebut berkat ini apabila yang terkandung kebaikan dan kebajikan yang amat banyak. Contohnya saja air hujan. Air hujan ni kalau sekiranya kita ni membasuh kereta, kita ni rasa membasuh kereta baru saja car wash kan, tiba-tiba saja ada hujan, kita ni rasa alah hujan dia. Sebenarnya hujan itu adalah membawa rahmat dan juga membawa kepada keberkatan. Daripada air hujan itu sendiri ia akan menumbuhkan pokok-pokok, kemudian ia akan membagi minuman kepada binatang-binatang. Kemudian binatang-binatang pun kita ni contoh saja macam lembu, ia hidup dan kita ni boleh makan dan kita ni boleh survive. Di sana bertambah-tambah kebaikan itu. Di sana dikatakan sebagai keberkatan daripada air hujan itu. Kemudian menurut Syekh Rashid Ar-Ridha, keberkatan ini ia sebenarnya ada dua jenis. Pertama, keberkatan itu ia bersifat fizikal. Apa yang bermaksud fizikal ini? Sepertinya macam yang sesuatu yang kita ni nampak. Contohnya air hujan tadi itu. Kemudian rezeki kesihatan kita ni. Kemudian kita ni ada banyak keberkatan itu. Kalau dari segi fizikal ini, kita ni itu mempunyai sahabat-sahabat ataupun orang sekeliling yang baik-baik. Kemudian
ada keluarga, ada ibu bapa dan sebagainya. Ya. Itu merupakan keberkatan secara fizikal yang kita ni nampak. Dan kemudian menurut beliau juga, menurut ulama Syekh Rashid Ar-Ridha ni, keberkatan itu yang keduanya adalah keberkatan yang non fizikal ataupun yang bukan fizikal. Macam mana bentuknya yang non fizikal ataupun bukan fizikal ni? Ia adalah sesuatu merasai perasaan. Ketenangan, kemudian yang ketenangan jiwa, kemudian kesempurnaan yang memandu manusia itu ke arah kesempurnaan, dan juga kesejahteraan yang abadi. Iaitu sebenarnya kenapa saya menyatakan Ramadan itu membawa keberkatan ini. Ramadan itu sendiri, Ramadan membawa keberkatan itu, ia telah memenuhi ketenangan jiwa. Atau sebenarnya atau keberkatan yang kita ni perolehi. Bukan saja semata-mata keberkatan dari segi fizikal, tetapi keberkatan secara rohani kita ni. Apa sesungguhnya kita ni berpuasa adalah untuk menjadikan kita ni itu orang yang bertakwa. Jadinya orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya di sana tu kita ni adalah bila mana saja kita ni berpuasa tu bukan saja menahan dahaga dan lapar, tetapi untuk membaiki diri kita ni daripada sebelumnya. Mudahan dengan keberkatan puasa ni akan menjadikan diri kita ni lebih baik dan juga dapat keberkatan. Luar biasa sekali ya. Ramadan datang bersama keberkatan. Ini Fakrul ya, kita dapat saksikan sendiri di mana keberkatan bulan Ramadan itu. Kalau pada hari-hari biasa, maksud saya kalau di luar bulan Ramadan lah ya, waktu makan, mungkin makan malam ya bersama dengan ahli keluarga, kadang-kadang si abang di atas, si kakak di bilik tamu, si adik mungkin berjalan keluar bersama dengan rakan-rakannya. Masa berkumpul untuk bersama dengan keluarga itu kadang-kadang tidak ada, sehingga kan orang tua ataupun ibu bapa makan bersendirian di atas meja makan. Kalau di bulan puasa, suasananya akan berubah. Datang bersama dengan keberkatan itu, semua berkumpul di atas meja untuk sungkai bersama-sama. Nampak barakah di sana ya, daripada rezeki berbuka puasa tersebut. Jadi Ali keluar topik terpulang. Tapi mungkin daripada salah satunya ialah perspektif berkah je tu artinya. Berkah menyatu padukan keluarga dan sebagainya. Yang nampak di mata juga sebenarnya. Jadi Ustazah, bersama Ramadan itu, apa keutamaan yang ada di dalamnya? Baik. Kita ni tahu bahawasanya Ramadan ini adalah kita ni sebagai orang Islam diwajibkan berpuasa. So, siapa yang Islam memang ia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Tetapi bukan hanya setakat keutamaannya untuk berpuasa ataupun macam saya katakan tadi itu untuk menahan dahaga dan lapar sahaja. Tetapi sebenarnya keutamaan di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan yang kira-kira mafhumnya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Berkah ini tah keutamaan bulan Ramadan ini, iaitu bulan yang penuh dengan keberkatan. Keberkatan dari segi amal ibadah, keberkatan dari segi silaturahim, keberkatan daripada rezeki. Semua sekali keberkatan. Sebab itu kita ni jangan nyorang confident, jangan confident yang kita ni akan dapat lagi Ramadan akan datang. So selagi mana hidup di kandung nyawa ni, selagi mana kita ni masih hidup, hargai apa yang ada. Kadang-kadang kita ni terlupa. Biasalah manusia ni daripada al-insan, iaitu sifatnya pelupa. So di sini ni mestilah kita ni nyorang beringatlah selalu bahwasanya kita ni mesti menghargai Ramadan pada masa ini. Kemudian yang keduanya tentang keutamaan di bulan Ramadan ini adalah yang perlu kita ni ketahui bahwasanya pintu syurga akan selalu dibuka. Pintu syurga akan selalu dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Sebagaimana ada ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya yang kira-kira mafhumnya apabila datang bulan Ramadan ini akan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan juga yang sering kita ni dengar keutamaan tentang bulan Ramadan ini adalah syaitan ini akan dipenjara.
Syaitan akan dipenjara. Jadinya dibelenggu. Indah lagi ada yang menggoda kita ni untuk kan berbuat kejahatan dan sebagainya. Jadinya kalau sekiranya kita ni tu masih akan ada berbuat maksiat, pasal kerana ada nafsu. Nafsu kita ni ada 11 bulan yang kita ni asuh. 1 bulan ini saja kita ni untuk melatih supaya kita ni tu menjadikan diri kita ni tu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sedikit sebanyak yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Dan sebelum saya terlupa, sebenarnya tentang keutamaan bulan Ramadan ini ada 2 yang selalu sering kita ni dekat di bulan Ramadan ini. Satu, Lailatul Qadar dan juga nuzul Al-Quran. Betul. Nuzul Al-Quran Malam ialah turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. Sebab itu dikatakan bulan ini datang bersama dengan keberkatan itu kerana Al-Quran itu sendiri turun pada bulan Ramadan, iaitu Al-Quran itu pembawa rahmat kepada kita ni. Sebab itu tentang keutamaan di bulan Ramadan ini untuk mendapat keberkatan daripadanya, insya-Allah. Sudah pun diambil maklum bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan keberkatan ni Ustazah. Tapi kadang-kadang dan senang sebenarnya tanda kutip untuk kita ni beramal atau memperbanyakkan pahala dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita ni tidak tahu bagi setiap orang bulan Ramadan ini bulan berkah. Tetapi ada juga sesetengahnya bulan Ramadan ini merupakan bulan kerugian bagi mereka. Apa yang dimaksudkan dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, maafkan saya, yang boleh merugikan insan-insan yang berpuasa di bulan Ramadan? Silakan. Baik. Bagi takut bagi takut je bunyinya. Bagi takut tadi bunyinya, iaitu macam di bulan Ramadan ia sesuatu yang merugikan. Saya ambil satu analogi. Satu analogi, ada sepaip, kemudian paip itu kita ni buka dan ada baldi. Air itu mencurah-curah, kemudian kita ni nyorang sambut air itu. Tapi baldi itu bubus. Apa tu namanya? Bocor. Bocor. Bubus. Bocor. Ada bocor. Kemudian kemudian air itu suak-suak keluarnya. Cuma tu juga kirakan ibaratnya puasa itu ibaratnya air paip. Kita ni kan mengumpul pahala di dalam baldi. Tapi oleh kerana perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang banyaknya dosa, maka akan bocor pahala itu. Dia tak mau panu baldi ni. Ini tak mau panu. Sebab itu sebenarnya objektif utama di dalam kita ni berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk kita ni tu bertakwa daripada sebelumnya. Iatah masanya untuk kita ni tu berhijrah ke arah yang lebih baik. So ini apa dia amalan-amalan yang boleh membocorkan baldi pahala kita ni ketika berpuasa ni? Seperti ia berpuasa tapi indah salat. Subhanallah. Kemudian ia berpuasa tapi ia tidur dari pagi sampai ia kan sungkai 5 minit kan sungkai. Luar biasa sekali tidur gitu. Memang koala. Kalau dipajal pun tidak sebenarnya. Kemudian antara amalan-amalan yang merugikan ketika di bulan Ramadan ini juga adalah ia in the sense that ia punya mulutnya. Mulutnya tu sentiasa akan ada komen-komen, kritik-kritik yang indah membina, kemudian mencela, menghina dan sebagainya. Ini bahaya ni bahaya, sangat bahaya. Pasal kita ni memang manusia yang berkeluh kesah. Jadinya kalau kita ni tahu yang kita ni tu kan marah, cakap auzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ada yang kadang-kadang yang seperti kebiasaannya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ataupun boleh juga ini saim, atau untuk lelaki. Kalau untuk perempuan ini saimah. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau ada orang kan cari kelahi ataupun orang yang dia dapat disager, orang itu sungguhnya aku sedang berpuasa. Ini saim. Ini saim. Atau macam meruqyah Ustaz. Tapi itu selalu untuk terapi diri sendiri Ini saim je. Ini saim. Bukan saya. Bukan yang ditunjuk. Ini saim.
Okey, macam batu. Okey, berbalik lagi kepada kita ni, apakah amalan-amalan yang merugikan ketika untuk mendapatkan keberkatan daripada bulan Ramadan ini adalah kita ni tu membazir. Ya Allah, subhanallah. Ini tahap yang payah akan dikawal ni kadang-kadang. Betul, membazir. Saya sendiri pun kadang-kadang membazir juga. Setelah itu, kadang-kadang macam mana ni Ustaz? Ini bercerita sedikit kita ni datang, kita ni balik. Nya, sianu liurnya ni. Hajat di hati kita ni kan mau baik ya. Pasal apa? Liur sianu keluarga kita ni. Sudah datang Indah bermakan. Jadi macam mana tu? Apa yang kita ni dapat lakukan setelah tu untuk menjadikan perbuatan kita ni yang baik itu indah sia-sia? Sebenarnya ia punya niatnya tu baik, tapi kadang-kadang ia boleh orang terkeluar jadi membazir. Satu, ia boleh sedekahkan arah orang. Jua. Dan makanan itu boleh disedekahkan kepada para jemaah masjid atau surau. Ini paling lebih afdal. Satu, sedekah ini kebaikan sedekah di bulan Ramadan ini, subhanallah, ia punya kebaikannya yang dapat pada dirinya tu digandakan 700 kali ganda pahalanya. Ini yang dapat saya baca melalui mafhum daripada satu hadis. Apabila kita ni bersedekah, kita ni akan mendapat 700 kali ganda ataupun berganda-ganda ia punya pahalanya apabila bersedekah di bulan puasa ini. Jadinya macam mana kita ni indahkan membazir dengan makanan penyukaian yang kita ni beli tu, salah satunya kita ni bersedekah. Kemudian yang keduanya masuk dalam esok subuh, sebelum subuh, masa time sahur, boleh kita ni membagi makan arah jemaah masjid juga. Tapi dengan syarat janganlah sampai ianya orang bangas, kita ni mesti sampai rosak dan sebagainya. Atau di antara inisiatif yang kita ni boleh buat apabila kita ni tu jangan membazirnya orang. Apabila kita ni kan penyungkaian ni ada banyak ni orang cabaran. Di antara cabarannya tu bila mana saja kan penyungkaian ini adalah buffet. Bukan saya kena minta maaf, tapi buffet itu ia sesuatu yang ni orang membagi lebih banyak risikolah kerugian berbanding dengan yang dengan apa yang seadanya. Apa yang penting sekali bila mana sejak kita ni tu berpuasa, kita ni tu menahan diri daripada nafsu tu. Jadinya janganlah membazir ketika waktu Ramadan ini supaya mendapat keberkatan itu sendiri. Okey, dan juga ingin saya sampaikan di sini di antara salah satu juga amalan yang merugikan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita ni tu indah membuat perancangan yang teratur untuk beramal ibadah. Contoh saja kalau lepas daripada rampai pagi ni akan berapa kuah, tidur takut. Sedangkan kita ni boleh tadarus, boleh membaca Al-Quran, pasal bulan Ramadan ini bulan untuk kita ni kan beramal lebih kuat daripada sebelumnya. Sebab itu mesti ada perancangan satu persatu untuk mendapatkan keberkatan daripada Ramadan ini, insya-Allah. Luar biasa sekali. Sebelum kita simpulkan tajuk kita pada pagi ini, Ramadan datang bersama dengan keberkatan. Sedikit persoalan ni Ustazah. Kalau pahala dilipat gandakan bulan Ramadan, kedudukan dosa macam mana? Kalau sekiranya kedudukan dosa, kalau ia beristighfar maka dihapuskan. Pasal tadi ada satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang puasa di bulan Ramadan ini maka dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka. So macam mana kedudukan dosa-dosa ini, kalau selagi ia masih ada dosa tu, insya-Allah kalau ia bertaubat saja sekalipun hatta astaghfirullahal azim dan ada sedikit keinsafan, pasti akan terhapus. Alhamdulillah. Seperti yang Ustaz kongsikan juga tadi ya, bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Baik Ustazah, boleh simpulkan tajuk kita pagi ini? Baik, di antara kesimpulan, bertah kesimpulan pembanannya. Kesimpulannya ni. Kesimpulan dengan tajuk yang dibincangkan hari ini iaitu Ramadan datang bersama dengan keberkatan ini. Yang pertama sekali adalah kita ni tahu bahawa Ramadan ini mempunyai keberkatannya. Maka keberkatan anitah kita ni mesti grab the chance ni. Maksudnya tu hargai peluang ani. Hargai peluang
Ramadan ini dengan beramal ibadah, dengan kita ni tu sentiasa bermuhasabah diri, bertafakur. Ya. Moga Ramadan kali ini akan menjadi yang lebih bermakna untuk diri kita Ya. ni. Kemudian yang keduanya, apa yang dapat disimpulkan dengan Ramadan datang bersama dengan keberkatan ini adalah jangan sekali-kali kita ni tu melakukan perkara-perkara yang merugikan di dalam bulan Ramadan ini, Ya. kerana nyawa kita ni boleh diambil bila-bila masa sahaja. So jadinya apa yang paling penting sekali adalah kita ni tu membuat amal yang baik-baik di dalam bulan Ramadan ini. Dan yang ketiganya adalah Ramadan datang bersama dengan keberkatan ini adalah kita ni mesti tahu bahawasanya Ramadan ini adalah untuk menjadikan kita ni tu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, itulah tadi kesimpulannya bagi bulan Ramadan yang membawa keberkatan, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, dan insya-Allah kita akan bersama lagi. Insya-Allah.